Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya dapat tunaikan janji untuk melaksanakan satu lagi FB Live bagi bulan Mac ini. Dan saya mengambil tarikh hari ini sempena Hari Wanita Antarabangsa untuk kita ber-FB Live bagi bulan Mac. Seperti yang saya maklumkan sebelum ni, saya hanya mampu untuk usahakan insyaAllah, yang saya akan limitkan jadual saya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Dan insyaAllah hari ni topik yang akan kita pilih untuk dibincangkan ada kaitan dengan tema Hari Wanita hari ini, iaitu bangkit depani cabaran. Kan. Terima kasih. Saya nampak sekarang ada 10 mata yang bersama dengan saya. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya sekarang ini ataupun mungkin lepas ini. Sebab ikutkan pengalaman sebelum ni pun, bulan lepas terkejut saya. Bulan Februari, viral kau. Ada 122,000 tontonan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, saya mengharapkan dalam tontonan tersebut ada yang memberikan manfaat untuk anda. Seperti mana hari ini juga saya memilih topik wanita bangkit depani cabaran sesuai dengan tema Hari Wanita Antarabangsa untuk kita kekal terus bersemangat. Kan? Hidup ni kena semangat-semangat. Jangan duk melepeh, tak larat, tak ada mood, lingkup. Tak boleh. Kena lawan, kena bangkit. Baik. Dan untuk masa lebih kurang dalam setengah jam, sekurang-kurangnya setengah jam, FB Live hari ni, okey, kita akan berbincang macam mana nak bangkit depani cabaran. Kan? Sebelum tu, apa maksud cabaran? Kan? Kita ni kalau sebut cabaran, kita akan nampak benda yang besar-besar. Perasan tak? Ramai daripada kita, wanita pun, lelaki pun lah, kan? Bila sebut cabaran, dia akan nampak yang besar-besar. Benda yang menggugat kesabaran. Benda yang memberikan satu impak kepada perasaan. Mungkin tak boleh tahan menangis. Memberikan orang kata apa? Penderitaan gitu. Kan? Sebenarnya cabaran itu sememangnya yang mesti kita hadapi. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Memang hidup ni adalah cabaran. Betul. Bangun pagi. Contoh, bangun pagi, kan? Kau tak nak bangun. Apa jadi? Banyaklah kerja bertangga yang Muslim solat subuhnya terlepas. Dah jadi subuh gajah ke apa. Kan? Dah masalah. Bangun tidur. Lepas tu cuba tengok. Kita cabar kan. Siapa-siapa lah sekarang ni kita, benda kecil je kan. Saya nak cabar. Esok pagi, bangun tidur, kau jangan buang air kecil. Boleh? Mesti tak sampai pukul 8 pagi dah sakit perut. Pundi penuh. Buang air kecil je pun. Itu pun cabaran. Nak cerita kata, hidup kita ni memang setiap hari, setiap minit, hatta setiap saat pun mesti ada cabaran yang untuk kita tangani. Cabaran untuk kita tangani, untuk kita teruskan kehidupan. Dan cabaran itu juga sebenarnya perlu untuk kita mematangkan fikiran kita dalam tindakan kita untuk terus maju ke depan. Seperti yang orang sebut lah kan. Kalau kita tak terjatuh, kita payah nak bangkit laju-laju. Kan? Duk mengisuk-mengisuk. Tapi bila kita dah setak sekali, kau jangan cuba jolok sarang tebuan. Cakap kan? Sekejap je lagi dia kejarnya. Jadi itulah pentingnya cabaran. Sama macam contoh kita bawa kereta. Kan? Kita drive, kita bawa kereta kan. Bawa kereta dalam keadaan yang kereta itu tak ada masalah kan.
Laju je. Lepas tu aircon pula sedap. Lagu yang ada pula, hai mengusiknya perasaan, kan. Tak ada pula lah orang tukang sembang duk sorang-sorang kita kan relax dalam mata pun lali je lah kan. Senang sangat nak tertidur, nak terbabas jadinya. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau contohlah kereta tu tiba-tiba kan, yang aircon pun tak ada lah, panas-panas tu semua kan. Itu cabaran untuk kita lebih bersedia sebenarnya. Jadi, jangan duk risaulah, takutkan cabaran, takutkan apa-apa orang kata, nasir itu, nasir ni. Semua tu adalah untuk melengkapkan hidup kita. Kalau tak ada apa-apa langsung, bosan weh, bosan. Bosan. Contohlah, ni lah kata. Sebab tu selalu orang sebut kita ni tak pernah puas. Kau gitu kan. Tapi kita kata keselesaan itu sebenarnya kadang-kadang menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang tak berapa best juga pun. Sebagai contoh katakanlah seorang wanita kan, ini wanita kan. Okey, seorang wanita yang dilahirkan dalam satu kelompok kehidupan mak ayah yang senang lenang kan. Nak buat apa pun semuanya tak perlu pakai petik jari, bagi order saja kan. Awal-awal tu okey lah kot, tapi rasa-rasa lamanya macam tak ada life kot. Semuanya orang arahkan, orang pun semua kan tak tahu nak buat benda kan. Rasa-rasanya tak selesa. Kalau saya lah, wallahualam untuk anda kan. Tapi rasa-rasanya lah ramainya rimas lah kan. Nak pergi mana-mana orang ikut. Nak buat apa pun semua kena orang buat. Hatta kok tiba-tiba saat lagi kan terasa nak minum teh tarik, orang sediakan Nescafe tarik, minum aje lah, contoh kan. Sebab segalanya dikawal. No. Kita tak ada hidup sendiri. Sebab tu cabaran itu adalah untuk mematangkan kita mendepani hari-hari muka. So, jangan takut dengan cabaran. Boleh? Alright. So, berapa dalam topik kita? Okay. Topik kita daripada cabaran hari ini. Saya memfokuskan untuk bincangan hari ini kepada 4 cabaran. Kan? Termasuk satu soalan yang saya share minggu lepas. Macam mana saya kembali percaya pun termasuk juga. Tapi, okey, sebelum cerita pasal macam mana saya kembali percaya tu, saya nak fokus kepada cabaran hidup wanita yang biasa. Okey, hari ni minta maaf untuk rakan-rakan lelaki kalau ada. Saya fokus kepada cabaran untuk wanita. Sempena hari wanita kan. Lelaki minta maaf lah ya, tak ada hari lelaki. Maybe hari-hari hari lelaki kan. Tak apalah. Tak ada pun tak kisah. Sebabnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa juga. Kan yakin benda tu so tak ada masalah. Right? So yang pertama, cabaran yang pertama untuk wanita yang kita nak bincangkan hari ni lah cabaran dalam hidup berumah tangga. Kau jangan ingat berkahwin tu seronok ya adik-adik. Kok ada yang belum kahwin ni kan. Contohlah sebelum SPM baru ni anak sulung saya calon SPM yang sekarang ni sedang berlangsung. Okay? So masa sebelum dihantar balik semula ke asrama, tiba-tiba lah anak saya komen, Umi tengok ni Umi. Adalah kawan dia sama-sama nak ambil SPM tu, yang sekarang nak ambil SPM ni. Sibuk up status, sedih masih single. Engkau dah kena letih dah dengan Umi dia kan. Kau baru SPM kot dek kan. Tak payah kalut lah nak single ke apa. Tak payah duk fikir lah bab nak nikah ke, bab nak ada pasangan ke apa. No. Fokus untuk kehidupan dulu. Kalau yang belajar dulu sungguh-sungguh. Kan? Kalau contoh dah berumah tangga, macam sebut tadi, dia bukan benda yang seronok semata-mata. Kalau orang dulu-dulu kan, kalau lelaki yang nak kahwin kan, orang sebut kan, seronok lah kau. Dah ada orang jaga makan minum kau kan. Dah ada orang jaga pakai kau kan. Gitu. Lepas tu pula ada pula perempuan pun, tak apa, kita perempuan ni kan, kau nak kahwin tak payah kalut-kalut, jaga badan aja. Tu dulu dek Tu dulu-dulu zaman atuk nenek dulu lah. Sekarang no. Okay. Sekarang ini kita kena ingat, kita kena jelas. Khususnya yang wanita, kau jangan ingat nak kahwin ready badan aja. Okay. No. Kau badan kau macam mana pun, kalau dia cinta, dia akan kekal cinta.
Okey, jangan memikat lelaki dengan fizikal, sebab fizikal itu boleh berubah. Kalau anda dicintai kerana fizikal, itu yang kasih mudah beralih arah, kan? Kau tengok je dekat luar-luar tu pun, kan? Ada yang semangat-semangat dia kak. Aku ni semangat juga, kan? Semangat-semangat dia kak pun happy dalam keluarga, okey je. Kan? Ada yang kecil-kecil molek pun diuji dengan perkahwinan yang masalah, kan? Jadi nak cerita kata fizikal itu bukan keutamaan untuk mengecapi bagi rumah tangga. So jangan fikir dalam kepala otak, ready badan saja. Sebab wanita kalau nak berumah tangga, ilmu paling penting yang nak kena ada. So berbalik pada cabaran rumah tangga, kita tak boleh elak. Cabaran dalam rumah tangga memang tak boleh elak. Maksudnya, kalau anda berkahwin dengan kekasih yang anda cintai selama bertahun-tahun, kan? Bertunang berbulan-bulan mungkin, okey? Anda masih juga perlu hadapi cabaran. Sebab apa? Mudah. Perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Sama tak? Tak sama. Dah nama lelaki, dah nama perempuan. Confirm tak sama. Kalau kahwin perempuan dengan perempuan, lagi dah tak boleh. Kau jangan. Dah tak boleh. Tu haram hukumnya. Perkahwinan hanya boleh berlaku antara lelaki dan perempuan. So, bila nama lelaki dan perempuan, dah berbeza jantina. Kan? Berbeza jantina, berbeza pula latar belakang, berbeza pendidikan, berbeza ajaran, berbeza minat, berbeza cita-cita, berbeza hobi. Segala macam berbeza, dek oi. Jadi bila dah berbeza tu, mestilah ada cabaran, kan? Contoh, saya ada kes. Datang jumpa saya dengan suami isteri. Ni kes lama kes lama. Datang jumpa dengan saya suami isteri. Kes dalam tahun 2012. Datang jumpa dengan saya dekat pejabat saya masa tu kat UM. Dia cerita, dia kata suami dia nak kahwin lain. Perkahwinan 18 tahun. Suami nak kahwin lain. Habis tu dia tanya nak kahwin lain tu kenapa? Suami dia sebutlah, saya ni pun bukan apa, dia kata. Isteri saya ni baik. Tak ada masalah apa-apa pun, alhamdulillah. Cuma masalahnya saya ni ada minat. Minat saya ni, saya suka buat program aktiviti outdoor. Kan. So mungkinlah kalau macam hari ni basikal ke outdoor lah kat luar tu, kan. Tapi isteri saya ni dia ada migraine. Migraine dia tinggi. Kan. Kalau kena panas sikit pun tak boleh. Jadi tak boleh lah nak ikut saya beraktiviti outdoor. Jadi saya ni macam tak best lah, tak ada orang teman, kan. So soalan saya masa tu, kan, sejak bila lagi isteri ni ada migraine, kan? Isteri tak sempat jawab, suami tolong jawab. Sebelum kahwin lagi pun ada migraine dah. Kau ingat jawapan dia? Sebelum kahwin lagi dia ada migraine dah. Tapi kau nikah juga. Apa tu kata? Kan? Nikah juga. Tapi lepas tu kau komen, kau condemn pula dia migraine tak boleh buat outdoor. Ni tak boleh. Kita ni manusia. Dalam perkahwinan memang akan ada perbezaan pendapat, perbezaan minat. Hatta makan pun, kan. Kau akak suka kuih goreng. Alhamdulillah suami sekarang pun suka kuih goreng, kan. Kau ada orang lain ke benda. Ya dia bukan sama macam baru ni. Baru ni kan akak buat pengat pisang. Aku happy je dia balik bagi pengat pisang, kan. Tiba-tiba kan, abang nak pengat pisang tak? Abang tak bersuka sekali pengat pisang ni. 7 tahun dah kahwin. Kan? Dia benda tu ada sesekali kita buat, kan, jadi kita baru tahu dia suka tak suka. So tak apalah, abang tak nak makan, aku yang makan habiskan. Apa kisah? Tak payah nak stres, kan. Jadi itu pun maksudnya adalah cabaran dalam perkahwinan. Cuma yang kita nak jelas adalah bila adanya cabaran dalam perkahwinan, jangan cepat melatah, jangan cepat mengalah. Perbezaan yang wujud antara suami dan isteri itu kita sesuaikan, kita serasikan. Contoh macam kisah saya kata dengan dia, awak dah terima dia daripada awal, kan. Kalau dia tak boleh buat outdoor, awak pergilah buat outdoor, kan. Awak dah tahu daripada awal lagi dah. So part-part yang indoor buatlah dengan dia. Tak ada masalah pun, kan. Jadi nak buat aktiviti program ni bukannya semesti kena ikut je suami isteri. Sekali lagi ikut macam bayang-bayang, bosan pula kalau mengikut aku. Kita percaya pula. Kan. Jadi kena ada masa-masanya suami me time dia, isteri me time kita, kan. So barulah ada
nikmatnya hidup dalam berpasangan. Sebab tak ada berlempek aja. Kau tak rimah ke? Tak tahulah, kalau aku rasa kau 24 jam berlempek tu rasa macam semacam juga. Kan? Sebab itulah kita ni pasangan memang ada masa kena ada. Kan pepatah orang kata kan, sayang isteri tinggalkan. Bukan tinggal terus, tinggal sekejap-sekejap saja gitu kan. Maksudnya supaya adalah kelapangan, isteri pun nak rehat kan. Tak adalah orang kata sepanjang masa depan mata pun jadi macam kan? Tak tahulah macam semacam best kan. Okay, so cabaran memang ada dalam rumah tangga. Yang pasti jangan melatah, jangan mengalah. Okay? Yang kedua, cabaran dalam rumah tangga tu boleh diatasi. Boleh diatasi bila kita faham perbezaan antara hak dengan tanggungjawab. Yang menjadi masalah bila tak boleh teruskan cabaran dalam rumah tangga adalah bila anda gagal kenal pasti apa hak anda, apa tanggungjawab anda. Ini yang menjadi masalah. Ada kaitan dengan FB Live saya minggu bulan lepas, okey. Khususnya bab nafkah saya sebut dah kan, okey. Ramai isteri yang salah faham bab taat, okey. Suami kata, you kena tolong I lah. I kan tak ada duit sekarang ni kan. Tapi tak ada duit, tak kerja pula tu kan. Jadi, you tolonglah I. Isteri pun sebabnya fikir, kena taat ke suami, dia pun ikut. No, okay. So, hak anda ada. Tanggungjawab anda pun ada. Nak bincang details hak tanggungjawab ni, kalau ceramah saya biasa-biasa 2 jam. Tak sempat. Tapi nak cerita kata, anda kena kenal pasti mana satu hak anda, mana satu tanggungjawab anda. InsyaAllah, apa pun cabaran dalam rumah tangga akan happy-happy aja. Biasalah kan. Primary bersebut, sedangkan lidah lagi tergigit. Kan? Jadi, biar gigit sikit-sikit tak apa kau. Barulah best. Kan? Jangan cekau banyak-banyak. Sikit-sikit, okey tak apa, tak ada masalah. Alright? Sebab cabaran itu adalah untuk kita kenal pasangan. Contoh macam saya sebut tadi saya buat pengat pisang. Baru tahu dia tak suka. Okey, so baru tanya balik, apa yang abang suka? So, kita mengenali pasangan dalam kita meneruskan cabaran kehidupan berumah tangga. Yang penting, saya sebut tadi, jangan sampai menganiayai hak anda. So, kenal pasti hak anda, kenal pasti tanggungjawab anda, takkan ada masalah. Itu berkaitan dengan bab cabaran dalam rumah tangga. Plus, dalam rumah tangga, nak wujud bahagia, okey, paling penting, di samping anda kenal pasti hak dan tanggungjawab anda, anda mesti bersyukur. Aduh. Minta maaf terus terang saya sebut, okey. Saya makin jumpa, saya jumpa makin ramai. Betulkan ayat balik. Saya jumpa makin ramai isteri yang tak bersyukur. Bersyukur berbeza dengan bodoh. Okey? Redha versus bodoh. Okey? Plus bersyukur. Kalau anda berdepan dengan suami yang bermasalah, anda kena usahakan untuk suami anda berubah. Itu bermaksud anda redha. Usahakan untuk dia berubah. Tapi kalau anda ikut je, lantaklah, tak apalah, asalkan abang setia, abang abaikan apa, hak apa semua pun tak apalah. Itu bukan redha, itu bodoh. Okay? So, syukur pula. Kalaulah apa yang suami anda sediakan, apa yang suami anda dah bagi itu menepati keperluan, alhamdulillah. Baru ni saya baca dah dekat viral Facebook Saya baca juga, tengok kadang-kadang sambil-sambil tunggu nak jumpa klien. So saya tengoklah kat home tu kan. So ramai juga lah yang share pasal luahan seorang isteri. Okay. 2 kes sebenarnya. Sebelum tu isteri yang bekerja makan gaji bersuamikan suami yang penoreh saja. Tapi suami dia rajin. Okay. So saya rasa anda tahu. Saya tak nak udah panjang. Boleh cari sendiri. Okay. Kemudian yang terkininya pasal isteri yang suaminya kerja kilang kan. Minta barang kemas kan. Setiap
setiap bulan ke apa ke. Lepas tu sebab apa dia? Sebab dia tengok orang lain duk share suami tukar-tukar barang emas setiap minggu. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Tak ada satu pun. Hidup je lagi. Alah, serabut betul lah. Tak payah duk kalut lah. Ketum ke, Panadol ke, Pulut Dakap ke. Tu bukan wajib. Faham? Suami hanya wajib menyediakan keperluan anda. Duk seronok nak Pulut Dakap makan pakai tak cukup, keperluan anak tak cukup, macam kita. Kalau suami tu dah layan dah yang baik, bagi keperluan, syukurlah, alhamdulillah. Berapa ramai lagi wanita dekat luar sana yang terpaksa berusaha untuk makan sendiri sebab suami tak buat tanggungjawab. Cukuplah. Jangan duk banding hidup anda dengan orang lain. Kalau periuk tu setakat 20 cm, cukuplah makan apa benda pun setakat 20 cm pun, jangan minta 40 cm, faham? Ya Allah, saya betul-betul minta maaf Saya memang betul-betul tak faham dengan wanita ataupun isteri yang condemn suami sebab tak dapat sediakan kemewahan. Itu suami pilihan anda. Anda kahwin dengan dia. Anda terima dia. Terimalah segala susah senang dia juga. Apa yang suami wajib sediakan hanyalah keperluan. Contoh, saya ambil cerita mudah. Tak nak sebut pasal Pulut Dakap ke ketum ke apa. Handphone hari ni. Apa keperluan handphone? Untuk call. Kan? Untuk teks lah. WhatsApp pun juga untuk teks. Maksudnya kalau tak dapat call, teks. Hantar SMS. Kan? Teks pendek. Untuk kita berkomunikasi dengan suami. Yang suami wajib sediakan hanyalah satu telefon bimbit yang boleh call kita. Okay? Ataupun kita call dia dan teks. Siaplah dengan kredit ke prepaid ke apa. Tu suami wajib sediakan. Suami tak wajib pun nak sediakan telefon macam saya ni kan. Dia boleh FB live handphone ni kan, handphone ni. Hak nak berselfie ke, wifi ke apa benda tu. TikTok ke. Suami tak wajib sediakan benda tu. Sebab itu bukan keperluan untuk kehidupan dan hubungan anda suami isteri. No. Kalau nak bandingkan dengan orang lain, bukit pun habis runtuh So tolonglah. Fokus kepada kehidupan anda. Jangan bandingkan dengan kehidupan orang lain. Baru ni, saya minta dia bernama untuk bagi pendapat tentang netizen yang suka sangat memperlekehkan ataupun mencaci maki perkongsian orang lain. Kadang-kadang dia kata orang tu, wartawan punya soalan orang tu cuma share pasal makanan, dikutuknya. Orang tu share pergi lawatan mana, dikutuknya. So apa masalah? Masalahnya adalah yang kau pergi share tu pasal kita ni nak share sesuatu, biarlah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kau share kau makan, kan, apa manfaat kat orang lain? Apa manfaat dia? Dia cakap telan liu kan? Itulah. Kalau kau share resepi tu lain. Share resepi lain, orang boleh belajar, ada manfaat. Kau share gambar makanan? Tadi sebut tadi. Dia cakap, kan? Tingin je lah. Kau share pergi ke mana-mana, gambar kau. Kalau kau inform pula kat tempat ni, kalau pergi ada rawatan yang boleh bawa anak semua, ada infonya, alright, okay, ada manfaat. Tapi kalau setakat kau share sesuatu untuk momen indah kita, kan, nanti Facebook kan dia keluar pula review dia tahun-tahun history kan. So kalau yang macam tu tak payah nak publikkan. Share untuk orang yang terdekat dengan anda cukup. Sebab dekat luar sana kita ada ramai lagi manusia dalam pelbagai kategori, pelbagai masalah dan kekangan hidup. Yang kadang-kadang bila manusia itu rasa tak cukup, manusia itu rasa kecil hati, manusia itu rasa dia macam orang kata sederhana, okey, dia akan buat sesuatu untuk memberikan keyakinan kepada dia. Jadi manusia yang memperlekehkan orang lain ini sebenarnya adalah manusia yang tahu diri dia lekeh sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Tu cara dia. Dia nak bangkitkan semangat dia, so dia memperlekehkan orang lain. Jadi anda tolong jangan wujudkan peluang ini untuk manusia yang macam ni. Faham?
Okey, so tolonglah bersyukur dengan kehidupan kita. Tak payahlah nak risau-risau. Saya, ni bukan nak bangga diri tapi nak cerita kata kita hidup keperluan, okey? Saya masih pakai kereta Iswara yang berusia 21 tahun. Faham? Aku speed 4 jam je balik Kedah tau. Boleh lagi? Keperluan. Apa hal? Belilah kereta mahal-mahal kalau terbang juga. Kan? Jadi tolonglah. Tak payah, memanglah kadang-kadang ada juga orang bising lah kan. Ini kereta Puan Su ke? Yalah kereta saya. Apa salah? Tak ada masalah apa-apa. Saya selesa dengan cara saya. Sebab jangan ikut kehendak orang lain. Keperluan utama anak-anak sekolah lagi, jadi tolonglah bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey? Yang penting dia masih lagi buat yang sepatutnya. Jangan pula sat lagi dia pukul kan, dia bagi makan tak cukup kan. So macam tadilah. Kalau ada kekurangan, kita tolong dia. Tolong dengan usaha dan tolong dengan doa. Alright? Okay? Kita berumah tangga. Okay. Yang kedua, cabaran hidup masyarakat. Ni lah tadi ni. Termasuk yang sebut tadi tu. Yang orang sana share itu, ini, orang semua. So kita rasa macam, alamak kan, mencabar. So tolong. Kena ada prinsip diri. Aku takkan terpikat dengan perkara yang tak sepatutnya. Gitu. Letak landasan hidup kita nak ke mana. Okay? Plus, tak payah duk kalut bab kata-kata orang. Kau tu nak nikah. Kan? Kau banyak dah anak. Kau sengih ajalah. Macam pernah saya share hari tu kan. Kalau rasa macam berani. Kan? Cakap je lah. Kau tu bila nak mati. Saya dulu. Ni sikit lah pengalaman saya. Sebab saya pernah berdepan dengan isu hang ni bila nak nikah. Sebab saya anak sulung. Anak sulung daripada 8 adik-beradik. Adik saya nombor 3 kahwin dulu. Kemudian adik saya nombor 2, arwah. Okay, kahwin dulu. So saya ni tak kahwin-kahwin lagi. Jadi bila balik kampung kan, kalau balik raya tu, ya Allah, hang ni Suzana, bila hang nak nikah kan? Hang ni awak tak nikah lagi, bila lagi? Sepupu hang tu ada anak sama hang tu semua. Last sekali kan, mula-mula tu aku sengih lah kan, sengih kan, kita hormat orang tua you. Kan, sengih aje lah kan, lama-lama kan. Awak, orang Kedah kan, awak, aku tak menikah, aku minta duit kan hang, kau nak makan? Protection. Jangan rasa bila kita menyoal konon lah kita nak ambil berat, persoal pula depan orang ramai, kau rasa kau rasa ambil berat tu sebenarnya dah menjatuhkan air muka dia. So kalau ambil berat, tanya diam-diam, tanya slow-slow, tanya di belakang orang, biar berdua saja, privacy, tu baru ambil berat. Tapi kalau tanya depan orang kan, kau dah drop his or her water face gitu kan. So jangan, tak boleh. Okay, so jangan. Dan anda pula yang ditanya sebab tadi lah, jangan pula saat lagi, aku tak kahwin lagi, so aku nak kena kahwin, orang tanya. No. Saya sebut tadi, kita mesti ada landasan hidup, prinsip hidup kita sendiri. Jangan termakan dengan kata-kata orang. Apa yang orang cakap, apa yang orang kata pasal diri kita, boleh ambil timbang-timbang, yang tak elok tolak tepi, yang elok ambil guna. Okay? Alright? So itu bab hidup bermasyarakat. Plus, kita ni pula, tu tadi orang sebut pasal kita. Okay, kita ni pula kena tekan ke diri sendiri. Pun sama, jangan sibuk pasal hal orang. Kan? Kita boleh jaga tepi kain orang, tapi jangan masuk dalam kain. Faham? No, tak boleh. Sebab kalau kita tak suka hal peribadi kita dicanang, diambil tahu, orang buat kecoh, sama juga macam orang lain. Orang lain pun tak suka peribadi dia dicanang. Kan? So, apa yang kita tak suka orang buat kat kita, kita pun sama elakkan, jangan buat kat orang lain. Okay? So, mudah ceritanya, bila berdepan dengan masyarakat ni, okay, memang kena banyak sabar, okay, kena banyak orang kata berkorban perasaan, okay, tapi bukan sampai menzalimi diri sendiri. Sebab tu juga, kita kena pilih kawan. Kalau kita rasa berkawan dengan orang tersebut menyebabkan kita rosak,
kita menderita, tinggalkanlah. Tak bermakna putus silaturahim. Jangan saat lagi, tak boleh lah saya putus silaturahim. No! Kita berhak untuk pilih kawan kita. Kawan yang tak merosakkan kita. Faham? Alright? Okay. Kemudian, cabaran yang ketiga. Okay? Ini yang paling penting. Cabaran keuangan. Okay? Memang, kalau contoh katakanlah wanita bila berkahwin, segala pembiayaan keperluan kita adalah tertanggung di beban suami, di bahu suami. Okey? Tapi bukan bermaksud kata kita boleh lepas tangan macam tu je, tak apalah, tak ada masalah. Like, no. Okey? Saya masih ingat lagi masa saya kat Islam dulu. Okey, zaman belajar dulu. Kami ada kuliah untuk sesi puteri lah masa tu kan. Dia pelajar lelaki putera, pelajar perempuan puteri kan. Okay. So ingat seorang cikgu Arwah dia sebut saya tak mau kamu dalam ni nanti siapa-siapa yang kahwin dia berhenti kerja. Okay, tu ayat dia. Alright. Ada tak panjang lah. Okay, sebab dia nak fokus ada kewangan. So saya sendiri bila saya dah kahwin, sebelum kahwin lagi sama dengan bekas suami dulu pun permintaan saya sama. Suami sekarang permintaan saya sama. Jangan suruh saya berhenti kerja. Okey. Saya bukan tak percaya kepada kemampuan suami untuk membiayai saya. Okey. Tapi saya ada tanggungjawab saya tersendiri. Kalau dulu perkahwinan pertama, saya ada mak bapak saya. Saya ada adik-adik saya untuk saya tolong. Saya ada beban hutang belajar kan. Kita nak kena langsaikan. So bila si kahwin pula sekarang ni, okey, saya ada anak-anak yang saya kena tanggung. So kita ada beban kewangan tersendiri. Tak boleh nak letak pada bahu suami. Kalau suami anda memang berkemampuan sepenuhnya pun, okey, dan anda nak berhenti kerja, pastikan anda tetap ada simpanan. Yang pastinya anda ada juga duit dalam tangan anda sendiri. Kalau tak bekerja pun kan, kalau anda suri rumah sepenuh masa pun, suami bagi duit tu kan, RM50 belanja satu hari contoh, ambil dah RM5 simpan, selit. Satu hari RM5, seminggu dah RM35, sebulan dah dapat berapa? RM140 lebih kurang. Kan? Kalau contoh kata ada keperluan mendesak, kita boleh guna. Okey? Sebab tu wanita mesti ada duit sendiri. Bukan kata kita tak tahu nanti ke depan suami curang. No, bukan isu tu Tapi kita tak tahu jodoh kita sampai bila. Okey? Jangan sampai satu masa tiba-tiba kita terduduk disebabkan kita tak ada simpanan. Dan mengikut pakar kewangan, okey, keadaan yang stabil untuk seseorang termasuk sebuah keluarga adalah dia mempunyai simpanan sekurang-kurangnya kalau saat ini untuk digunakan 3 bulan akan datang. So kalau anda ada macam tu, alhamdulillah. Paling penting kita kena ingat, khususnya kalau anda kahwin dah, anda ada anak, bukan setakat keperluan kita tapi keperluan anak. Keperluan anak tu kita nak kena jaga. Sebab anak ni kan, kalau kecil menangis, nak susul semua, dia bukannya nak faham lagi. So, keuangan wanita dalam apa keadaan, please pastikan anda ada pendapatan. Tak perlulah nak risau saya ni tak pandai tu, tak pandai ni. No, saya pernah berdepan dengan seorang wanita. Okay, kes tahun 2009. Saya memang ingat kakak ni. Okay, sebab apa? Kakak ni bertemu dengan saya pada bulan 6. Sebelum saya pindah balik ke Kedah. Okay. Pejabat saya masa tu di Anggrek Muar Shah Alam. Orang Shah Alam tahu tak tahu ada ke tak sekarang? Ada kot. Anggrek Muar Shah Alam. Okay. Masa jumpa dengan saya tu, bulan 6. Datang bersama dengan suami dia. Dan 2 anak yang paling kecil. Dia ada 6 orang anak. Paling kecil, anak dia paling kecil masa tu saya dalam 3 atau 4 tahun. Okay. Datang jumpa saya sebab dia tu nak cerai. So bila saya tanya kenapa nak cerai, tanya dengan suami. Suami dia sebut dekat saya, dia kata isteri saya sedih sebab tahu saya ada kawan, ada perempuan lain.
Okey. So, kenapa dengan perempuan lain? So, barulah isteri tadi bercerita. Dia kata macam ni puan, dia kata, saya ni, dunia saya hanya anak-anak. 6 orang anak Dia suri rumah sepenuh masa. Tak ada buat apa-apa, tak meniaga, tak jaga anak orang. Memang menumpukan perhatian kepada seorang suami dan 6 orang anak. Okey? Suatu hari ibu. Kan. Bulan Mei kan hari ibu kan? Okey, hari ibu. So, dia kata masa hari ibu tu, dia kata, tiba-tiba dapat satu call. Satu panggilan. Dia pun jawab lah. Orang tu sebut dia. Ni sebut nama dia kan? Okey? Dia kata, ni saya nak ucapkan selamat hari ibu. Dia kata kan. Habis tu, dia pun happy. Sebab dia tak ada kawan. Okay? Masa tu tak adalah nak media sosial semua tak ada lagi tak kecoh lagi masa tu Okay? So dia tak ada kawan. So bila ada orang yang wish dekat dia selamat hari ibu, dia rasa macam semangat, seronok kan? Okay? So dia bertanya, ni siapa Happy dengan happynya dia macam siapa? So orang yang memanggil tadi, yang jawab, yang wish Happy Mother's Day tadi, sebut dekat dia, perkenalkan diri. Dia adalah isteri kepada suami dia. Kau tahu, dia terlepas telefon dan jatuh. Terkejut. Sebab benda hak tadi kan, dia sorok sangat-sangat, tiba-tiba terkejut. Okay? Dan dia sedar lepas tu memang telefon tu masih tergantung lah. Telefon rumah, bukan handphone telefon rumah. Okay, duk. Tiap dalam tu kan. Okay. So lepas tu dia balik sembang-sembang dengan suami dia. Okay, suami dia mengaku. Suami dia dah 2 tahun kahwin dengan perempuan tadi. Kahwin sindiket kahwin sindiket. Ayah perempuan tu yang jadi wali. Okay, tak pergi sindiket tu cerita. Tapi dia kahwin dah 2 tahun kahwin. Dan mengikut perjanjian antara suami dia dengan bapa mertua yang tadi tu, dengan isteri baru tu, dia mesti bagi dekat isteri baru tu RM1,000 sebulan. Dan setakat masa tu, suami dia tak pernah lagi miss bagi RM1,000 sebulan. Dan suami dia ni pula masa tu bekerja sebagai jurujual kereta dengan pendapatan RM1,100 yang tetap. Tapi ada ni lah, tetap pun ada dia ada apa? Ada syarat-syarat dia lah yang saya faham Dan kalau kata lebih lagi banyak sale dia, baru dapat banyak sale. Okey. So bayangkanlah. Okey, bayangkan RM1,000 dah kat sana. So hak yang tak berapa, hak yang tambah-tambah kalau ada tu baru dia bagi dekat isteri sedia ada. So perkongsian daripada wanita tadi, dia kata, puan, ini sebenarnya bukan kali pertama kantoi suami saya ada orang lain. Cuma kali ni dia dah kahwin dan saya tak kisah pun dia kahwin sebenarnya. Cuma yang saya kisah, kalau puan nak tahu, dia sebut tadi 2 tahun dia kahwin dan dia wajib bagi dekat isteri yang sana tu RM1,000 sebulan. Kami ni puan, sepanjang 2 tahun, dah 5 kali kena halau dengan tuan rumah. Sebab suami tak bayar sewa rumah. Saya tak boleh dah. Okey? Betapa dia kecewa. Okey? So masa tu, nekat nak cerai. Tapi dia kata dengan saya, Su, akak risau. Akak tak kerja. Dengan keadaan sekarang ni pun, suami tak ambil kisah pasal akak, pasal anak kan. Jadi macam mana lepas ni? Saya kata dengan dia sekarang ni, akak buat solat hajat dulu 2 minggu. Kalau akak ni kan nak cerai, kita filekan, then saya akan tolong akak. Okey? Dipendekkan cerita, okey? Kakak ni tak ada pendidikan, maksudnya sekolah setakat darjah 6, tak habis sekolah, maksudnya tak habis sekolah menengah, okey? So dia tak adalah sijil ke apa untuk dia mohon kerja, okey? So saya minta dia buat sesuatu. Masa tu dia sebut dengan saya, Su, akak ni tak pandai lah nak buat apa-apa pun. No. Saya kata dekat dia, akak ibu. Akak masak untuk anak-anak akak. Kan? Sekarang ni saya nak akak masak macam mana akak masak untuk akak makan, untuk anak-anak akak. Akak buat bagi dekat jiran dulu. Start dengan jiran. Bagi rasa. Cakap dengan jiran, saya nak mula berniaga. Ni cuba dululah. Kalau suka nanti bolehlah order. Okey? Dan masa tu, saya ajar dia, okey, untuk buat blog. Okay, dulu kan dia ada, kalau anda perasan zaman-zaman dulu tahun 2009, 2010 tu dia ada breakfast lah, apa semua kan. So saya ajar dia, okay. Nak cerita masa tu, dia nak tunjuk profil kakak yang memang buta IT tak tahu ni. Saya baru beli laptop. Dia ketuk laptop, aku panggil tukul. Aku dah macam tu. Kan, dia tak tahu. Nak cerita tadi dia tak tahu. Tapi
disebabkan semangat, bangkit nak buat sesuatu untuk ubah hidup dia, nak bagi yang terbaik untuk anak-anak dia. Dalam masa cuma 6 bulan. 6 bulan bukan 6 tahun. 6 bulan. Kakak ni kontak saya. Su ada lagi tak klien yang boleh ambil untuk catering. Sebab dia tak cukup tangan. Ramai orang order dengan dia. Sebab dia masak, macam mana dia makan, macam tu dia jual. Dan niat yang baik, nak ubah hidup sendiri, nak berikan yang terbaik untuk anak. Dia tak bergantung langsung dekat bekas suami dia lepas tu. 6 bulan sahaja. So tolong. Okay? Saya ulang balik. Wanita mesti ada keuangan sendiri. Jangan duk fikir nanti kalau aku cerai, siapa nak bagi aku makan? Siapa nak bagi anak aku makan? Apalah. Rezeki bukan di tangan suami atau bekas suami. Okey? Kalau anda sekarang ini bekerja, ada pendapatan tetap, tak ada masalah. Ni bukan suruh cerai pula. Sekejap lagi ada orang salah faham pula. Tu maksud cerai. No. Maksud saya, kalau anda ada masalah dalam perkahwinan, suami yang tak boleh diubah lagi perangai tak apa-apa tu kan. Dan anda nekat nak cerai cuma takut. Takut bab kewangan. Tolonglah. Saya dulu pernah berniaga nasi lemak. Bangun pukul 4.30 pagi, masak nasi lemak, masak bihun goreng, masak jemput-jemput. Berniaga. Alhamdulillah, sekarang saya order pula nasi lemak orang lain. Kita kena ingat. Biar kita susah dulu, tapi jangan patah semangat. Bangkit! So, tolong, untuk wanita dekat luar sana, pastikan dalam apa juga keadaan, walaupun sekarang ini, anda bahagia dengan suami anda, tetap mesti ada simpanan anda sendiri. Faham? Okay? Alright? Okay, so yang terakhir. Tak apa, ini panjang sikit tak apa Yang terakhir. Menyanyi saya lepas 23 sempatlah Yang terakhir, cabaran yang kita nak bincangkan hari ini adalah cabaran untuk kembali percaya. Menjawab persoalan ada yang tanya saya itu kan, macam mana puan ni kan boleh pula nak percaya balik pada hubungan, dah pernah handle kes macam-macam kan, dah pernah kecewa. Setakat record lah. Okay, ni nak cerita sikit Saya pernah putus cinta. Celah, ikut tak laku ke? Kan? Pernah putus cinta. Pernah putus tunang. Ada beberapa orang yang kenal siapa tunang saya. Tak apalah, tak cerita So kalau bekas tunang saya tengok pun ni kan, tak apalah, tak ada jodoh antara kita. Celah. Alright, okay? Pernah bercerai? Kan? Pernah bercerai? Okay? Tapi kenapa sekarang ini, Alhamdulillah, Mei nanti, 7 tahun. Saya menjadi isteri semula. Kenapa? Sebab saya yakin dan percaya manusia bukan semua sama. Satu. Dan yang kedua, saya yakin dan percaya Allah takkan menzalimi hamba-Nya. Saya dulu, masa mula-mula mengharungi hidup sebagai ibu tunggal, masa tu memang serius saya sebut, saya tak ada fikir langsung nak nikah lain. Kan? Masa tu anak ialah yang sulung baru 5 tahun, nombor 2 baru 4 tahun, yang kecil baru 5 bulan kan. So fokusnya memang nak besarkan anak-anak je. Alright? So mak ni bila lah nak kahwin Laila, muda lagi semua, mak anak hang pun melawan. So, tak mau. Dan kebetulan ada juga, masa tu dah glamour sikit kan, masuk TV gitu kan. Ada juga yang bertanya. Okay? Dan bila dah kena letir dengan mak tu kan, mak kata kat saya lah, hang tu kalau kau orang pandai sangat, buat sembahyang hajat dululah, apalah, kalau dia seorang tolak terus. Kan, kau ingat mak aku berbisa sebab aku kat mulut dia. Kan, betul lah kan, kadang-kadang kita memerlukan orang lain So saya masa tu pun saya ambil pendirian, saya buat solat hajat. Okay, sebabnya masa tu tak adalah nak memilih apa-apa. Memang ada yang bertanya, tapi memang betul sekarang saya tolak terus. Memang tak terfikir nak pertimbangkan langsung. So saya buat solat hajat, saya doa, Ya Allah Tuhanku,
Kalau ada jodoh yang baik untuk masa depan aku, agama aku, anak-anak aku, tunjukkan. Dan hingga saat itu, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk hidup dengan anak-anak aku sahaja. Alhamdulillah. Okey? Solat hajat saya berulang kali. Okey? Makan masa bertahun. Dan Allah izinkan saya bertemu jodoh dengan suami saya sekarang. Okey? Sebab tu, tak payah nak takut saat lagi ulang benda yang sama ke apa. Memang manusia ada kekurangan dia. Saya sendiri pun ada kekurangan, ada kesilapan. Memang sengaku juga awal-awal kahwin pun, alah, kita ni dah pernah menjanda kan, duduk sorang-sorang buat sendiri. So, bila ada pula pasangan tu, ada salah sikit pun kadang-kadang mencabar kan. Tapi apa yang saya buat, okay? Ya Allah, kalau memang dia adalah jodoh aku yang baik, berikan aku kekuatan. Apa kekurangan antara kami, ya Allah, bantu untuk kami sama-sama atasi. Dan Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Saya menikmati bahagia hari ini. Walaupun ada, tetaplah, dah nama cabaran rumah tangga. Tapi ingat, cabaran itu untuk memberikan kita bahagia yang lebih baik ke depan. Untuk kita lebih matang mendepani kehidupan. So, tolong. Untuk mereka dekat luar sana yang pernah putus cinta, yang pernah bercerai, ataupun sekarang ni belum lagi pun, belum pernah ada apa-apa hubungan dengan mana-mana lelaki sebab takut. Kan? Kak Su share kes macam-macam loh. Kan takutlah nak kahwin. Jangan takut, dek. Jangan. Manusia tak sama. Ingat, berdoa. Yang belum ada jodoh, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku diberikan pasangan yang baik untuk masa depan aku, untuk agama aku, untuk ahli keluarga aku. Sebab kita ni kalau kahwin, tak naklah dia terima kita je, nak terima adik-beradik kita, mak ayah tu juga, okay? Dan agama, baik untuk agama maksudnya dia mampu meletakkan kita dalam keadaan kekal dalam redha Allah. Sebab apa pun status kita, ibu tunggal ke, anak dara ke, isteri orang ke, dalam poligami atas sekalipun, okey, yang penting adalah kekal dalam redha Allah. Sebab kita ni hidup di dunia, saya sebut adik hidup kita di dunia memang ada cabaran. Memang adalah untuk menerima cabaran. Sebab apa? Sebab hidup kita di dunia ini adalah untuk kita melaksanakan ibadah dan amanah dengan Allah. Untuk hidup yang abadi dekat akhirat sana. So, tak payah nak risau, tak payah nak takut, tak payah nak rasa, boleh ke percaya? No, tak. Yakin dengan Allah. Jangan putus asa, jangan putus doa. Yakin setiap apa yang Allah bagi itu ada hikmah yang tersendiri. Yang mungkin sekarang ni kita nampak, tapi ke depan tak tahu. Okay? InsyaAllah, Allah tak pernah menganiaya hambanya. Hanya kita sendiri yang kerap kali menganiayai dan menzalimi diri sendiri. So, bangkit depani cabaran. Cipta bahagia kita yang tersendiri. Kerana anda wanita, makhluk yang berharga. So, setakat itu sahaja FB Live kita untuk bulan Mac ni sempena dengan Hari Wanita. So, insyaAllah satu lagi FB Live saya. Tapi bukan saya sendiri yang buat. Okay? Maksudnya bukan saya anjurkan. Saya akan ada satu lagi FB Live pada 10 hari bulan ini. Saya belum share lagi dekat Facebook. InsyaAllah saya akan share nanti. 10 hari bulan ini jam 2 petang juga. FB Live bersama dengan Jabatan Pembangunan Wanita Johor. Nak bincang topik poligami senyap-senyap. Okay? So, tolong siapa-siapa yang tonton video ini, 163 orang sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang bersama dengan saya. Okay, mesej anda nanti insyaAllah cuba respon, tengok mana yang sesuai. Okay, dan siapa-siapa yang share mungkin lepas jika bermak, tolong share. Saya mengharapkan kita wanita jangan patah semangat. Kita wanita makhluk istimewa. Kita wanita makhluk yang diidam-idamkan untuk keselesaan hidup di dunia. Adam cari Hawa kan? Kita lah tu. So, tolong. Hargai diri kita. Okay? Sayang diri kita.
Moga dengan kasih sayang pada diri sendiri itu, kita juga akan disayangi oleh orang lain, dihargai orang lain. Paling utama, cari cinta Allah. Bila kita cari cinta Allah, insya-Allah cinta makhluk Allah juga akan bersama dengan kita. Sekian. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi FB Live 10 hari bulan dengan GPW, dan next FB Live saya sendiri bulan 4 nanti, insyaAllah lah ya. Okay? So, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.